apa yang kita nak buat hari ini? Okey, sebenarnya kita akan buat latihan berkaitan dengan karangan. Okey, jadi karangan hari ini cikgu nak kamu betul-betul ingat. Okey, apa yang telah cikgu ajarkan kepada kamu? Contohnya seperti ikamasen, masih ingat? Apalagi yang kita belajar, cikgu nak kamu ingat betul-betul. Okey, banyak lagi yang telah cikgu ajar di dalam kelas berkaitan dengan pendahuluan, isi-isi penting dan penutup. Okey. Semua teknik ini cikgu akan nyatakan nanti selepas ini. Jadi cikgu nak kamu tumpukan perhatian betul-betul. Okey, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita yang seterusnya, cikgu nak nyatakan satu benda. Okey. Dalam video ini dan dalam pembelajaran kita hari ini, apa yang paling penting ialah 30 markah. 30 markah ini agak besar untuk satu soalan, itu soalan karangan, bahagian kertas 2, bahagian B. Okey. Cikgu nak kamu betul-betul tumpukan perhatian untuk dapatkan markah yang maksimal. Optimalkan usaha anda untuk dapatkan markah 30 sekurang-kurangnya 25 ke 30 markah. Okey, jadi dalam karangan panjang ini agak panjang tetapi agak besar juga markahnya. Okey, jom kita lihat pada soalan ini. Jom. Karangan panjang kertas 2 bahagian B. Okey, jadi ini merupakan kerangka penulisan karangan anda. Terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua isi penting, yang ketiga ialah kesimpulan. Seterusnya, okey, di kelas semasa kita tempoh persekolahan kita, cikgu pernah mengajar kamu berkaitan dengan formula-formula karangan ini. Okey, formula yang pertama ialah pendahuluan. Kita lihat yang pertama pendahuluan. Pendahuluan tekniknya ialah TKS. Okey, masih ingat TKS? Okey, nanti kita akan tengok sama-sama apa itu TKS. Okey, formula untuk isi penting pula ialah ikamasen yang pertama, dan yang kedua ialah teknik uap. Ini yang pernah cikgu ajar kepada kamu, nanti kita akan bincang. Okey, yang ketiga pula ialah penutup. Penutup formulanya ialah PCH. Okey, jom kita tengok sama-sama murid-murid. Okey, kita lihat pada pendahuluan. Apa itu TKS? Okey, TKS ialah T untuk tema. Tema, apa yang perlu ada dalam pendahuluan? Mestilah ada tema. Cikgu syorkan kepada kamu supaya kamu tulis satu atau dua ayat berkaitan dengan tema. Tema itu apa? Tema ialah isu ataupun contoh cikgu nyatakan gejala sosial. Contoh tema berkaitan dengan kekeluargaan, tema berkaitan dengan kesihatan. Okey. Yang kedua, K pula. K merujuk kepada kelompok yang terlibat. Contohnya sama ada remaja, keluarga atau sekolah. Jadi contoh soalan tu lebih kepada pelajar ataupun soalan tu lebih kepada remaja. Jadi kaitkan dengan remaja. Buat 1 ke 2 ayat berkaitan dengan remaja ataupun kelompok tersebut. Okey, S pula. S ialah soalan. Soalan itu apa? Okey, kehendak soalannya apa? Okey, kehendak soalannya ada pada arahan ataupun soalan yang telah dinyatakan pada kertas soalan. Okey, contohnya kesan-kesan, sebab-sebab, punca-punca dan banyak lagi. Okey, seterusnya isi penting. Ini ialah teknik yang sering cikgu ulas di dalam kelas, iaitu ikamasen. Ikamasen, okey. Apa itu ikamasen? Okey, cikgu terangkan lagi. Ikamasen, I merujuk kepada individu. K iaitu keluarga. Ma masyarakat, sekolah dan N negara. Jadi ini ialah teknik-teknik untuk mencari contoh murid kekurangan idea dalam mencari idea ataupun isi-isi penting. Jadi murid bolehlah menggunakan teknik ini, iaitu teknik ikamasen tadi. Okey, contoh. Yang kedua pula ialah teknik uap. Teknik uap ini yang perlu ada dalam iaitu satu isi penting. Contoh isi penting yang pertama, kesemua ni perlu ada, iaitu dari ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat ungkapan, ayat penegasan dalam satu isi, dalam satu perenggan. Bila isi kedua pun kamu masih menggunakan perkara yang sama. Faham? Sampailah
Contohnya kamu ada 4 isi penting. Jadi keempat-empat perlulah ada elemen-elemen ini. Boleh? Okey, seterusnya penutup. Penutup ni selalu murid lupa cara ataupun formulanya. Okey, formula yang pertama ialah P. Kemudian C dan akhirnya H. Okey, P kita tengok P apa? P ialah pendapat murid itu ataupun pendirian penulis. Pendirian murid-murid. Apa pendirian dan pendapat murid-murid berkaitan dengan karangan ini? Atau murid boleh rumuskan. Ini contoh P. C pula. Okey, C apa murid-murid? C ialah cadangan. Okey, cadangan. Ataupun pandangan penulis. Cadangan contohnya murid boleh bagi cadangan murid-murid. Contohnya gejala sosial, apa cadangan yang terbaik? Contohnya murid perlulah belajar ilmu pengetahuan lebih lagi khususnya pendidikan moral, pendidikan sivik. Itu contoh. H, harapan. Harapan contohnya yang selalu kita dengar ialah wawasan 2020. Kalau dulu pada tahun 2018 selalu TN 50 dan sebagainya, banyak lagi ya. Itu ialah wawasan-wawasan yang diisyorkan oleh kerajaan. Okey, contoh. Hari ini murid akan tahu contoh yang bakal kita bincang berdasarkan soalan-soalan yang murid telah buat. Okey, yang pertama TKS. TKS, tema kelompok soalan. Ingat, tema kelompok soalan yang ini perlulah ada di dalam pendahuluan murid-murid. Okey, kita lihat ni. Okey, berdasarkan soalan yang telah cikgu ulas ataupun telah cikgu beri kepada kamu di dalam grup WhatsApp masing-masing. Okey, murid boleh lihat di sini. Okey, teknik TKS. Cara untuk bina ayat berdasarkan TKS ialah sebegini. Okay, yang pertama, murid haruslah tengok T. Tema. Pada era globalisasi ini, yang paling penting ialah penanda wacana. Masyarakat hidup dalam kemajuan dan kemodenan. Namun, masalah sosial kian menjadi-jadi seiring dengan kemajuan teknologi maklumat. Itu ialah berkaitan dengan tema. Temanya ialah apa? Kemajuan dan kemodenan berkaitan dengan masalah sosial. Semakin maju, semakin banyak masalah sosial. Okey, lihat pada K pula. K untuk apa tadi? Kelompok. Okey, lihat. Okey, K pula. Oleh itu, remaja di Malaysia merasai impak negatif, khususnya daripada budaya negatif. Ni boleh dulu tukar. Ini ialah perkataan Inggeris. Jadi kalau cikgu type menggunakan Microsoft Word, memang dia akan secara automatik bertukar menjadi bahasa Inggeris. Okey, budaya negatif dan teknologi maklumat. Lihat di sini. Jadi K ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kelompok. Jadi kelompok yang kita bincang ialah remaja. Okey. Hal ini demikian kerana negara kita dalam fasa kritikal, iaitu fasa negara membangun kepada fasa negara maju. Ingat, negara kita belum maju lagi. Negara kita masih dalam kategori membangun. Okey, yang terakhir pula dalam TKS. S, itu yang terakhir. S ialah soalan. Okey, lihat di sini soalan. Okey, terdapat beberapa usaha-usaha. Ini yang ada pada kertas soalan. Okey, terdapat beberapa usaha bagi mengatasi gejala sosial dalam kalangan remaja. Cukup satu ayat. Jadi, ini merupakan contoh kalau murid-murid gabungkan ke semua ayat tersebut, menjadilah sebuah perenggan pendahuluan yang mantap. Lihat di sini. Tengok sama kan? Tetapi bila digabung menjadi banyak. Kalau murid nak tengok, bolehlah kira patah perkataannya berapa. Okey. Ini murid boleh jadikan panduan murid-murid untuk buat karangan anda. Okey. Ini pula isi penting. Ini contohnya ikan masin atau ikan masena. Cikgu lalu ajar kamu ikan masin atau ikan masena. Tapi kalau ikan masin untuk tahap kita PT3 cukup. Ini pun dah lebih hebat lagi. Tapi ikan masena ni tahap SPM atau STPM. Cikgu hanya ajar kamu untuk maklumat tambahan. Okey, seterusnya. Ni apa itu ikan masin? Tapi cikgu ada tambahan ikan masena. Cuma cikgu tak nak ulas bahagian A itu sebab terlalu banyak dan tidak perlu juga. Okey, lihat yang pertama. Ni
Okey, ikan masin itu I individu. Tengok macam mana murid nak, contoh murid dah tak tahu ataupun murid kurang idea macam mana nak buat, ataupun macam mana nak cari idea, ataupun macam mana nak nyatakan idea yang betul. Jadi bolehlah gunakan teknik ikan masin. Okey, contohnya I individu. Okey, untuk keluarga tadi kan, masyarakat, sekolah, negara. Okey, individu. Jadi ceritakan berkaitan dengan individu. Okey, individu contohnya remaja haruslah mengelak daripada terpengaruh dengan rakan sebaya. Itu dah kamu dah dapat satu ataupun isi penting yang pertama. Okey, isi penting yang kedua pula ialah keluarga. Keluarga, apa tujuan keluarga? Okey, keluarga haruslah mendidik anak mereka dalam bidang, khususnya bidang agama. Ni. Nampak? Okey. Jadi, yang kedua masyarakat. Mengamalkan sikap menjaga tepi kain orang dalam kalangan jiran tetangga. Menjaga ke tepi kain orang ni maksudnya contoh kamu lihat jiran di sebelah, contoh anak jiran tu menyalahgunakan dadah, takkanlah kamu nak tengok saja kan, mestilah kamu tegur ataupun maklumkan kepada ibu bapanya. Okey, SE ataupun sekolah. Jadi mengetatkan peraturan disiplin sekolah. Dan terakhir sekali negara mengadakan kempen benteras gejala sosial dalam kalangan remaja. Okey. Seterusnya, contoh untuk teknik WAP. Jadi tadi kita dah dapat cari isi penting. Kali ini macam mana kita nak bina satu isi penting. Setiap isi penting tu macam mana kita nak bina ayat-ayatnya. Okey, menggunakan teknik WAP. Okey, ini adalah teknik WAP yang telah cikgu terangkan tadi. Kelima teknik WAP ni murid perlulah kuasai. Ini yang amat penting juga. Setiap isi perlulah ada ni. Okey. Yang pertama ialah ayat topik ataupun AP. Yang kedua AH iaitu ayat huraian. Yang ketiga AC ataupun ayat contoh. Yang keempat AU iaitu ayat ungkapan, dan akhir sekali AP iaitu ayat penegasan. Okey. Jadi kelima konsep ini perlu ada di dalam setiap satu isi murid-murid, isi penting murid-murid. Okey. Ini contohnya macam mana murid-murid nak buat. Cikgu ambil isi yang pertama, itu berkaitan dengan individu. Lihat di sini, individu. Di sini. Okey. Jadi usaha perdana bagi mengatasi gejala sosial dalam kalangan remaja ialah mereka haruslah mengelakkan diri mereka dari terpengaruh dengan rakan sebaya. Ini berkaitan dengan apa tadi murid-murid? Okey, ini ialah berkaitan dengan individu. Okey, isi yang pertama. Jadi kita ulas isi pertama tu menggunakan teknik WAP. Itu caranya. Okey, yang kedua AH. Hal ini demikian kerana rakan sebaya akan menyebabkan anak kita terpengaruh dengan budaya negatif dan terpengaruh dengan gejala sosial. Ini maksudnya kita huraikan isi kamu tadi, huraikan. Okey. Seterusnya bagi contoh, perlulah menggunakan penanda wacana yang betul. Contohnya, remaja terpengaruh dengan budaya negatif seperti membara, merokok, melepak dan sebagainya. Okey, itu ialah contoh. Kemudian AU tu apa? AU tu merupakan ayat ungkapan. Boleh letakkan contoh kata-kata khidmat, kata-kata tokoh ataupun peribahasa. Okey, peribahasa yang cikgu pilih di sini kerana nila setitik rosak susu sebelanga merupakan pepatah Melayu yang menyimpan makna yang mendalam. Itu ialah AU, ayat ungkapan. Dan yang terakhir sekali AP, ayat penegasan. Ayat penegasan ini penting kerana untuk mengulaskan kesemuanya ataupun untuk rangkumkan ke semua ayat-ayat di atas ini tadi. Okey. Oleh itu, remaja haruslah berhati-hati memilih rakan supaya remaja dapat mengatasi gejala sosial yang semakin meruncing. Jadi, selepas ini kita akan gunakan teknik ini dan gabung seperti ini. Nampak tak? Jadi, cikgu syorkan kamu ini merupakan contoh jawapan lengkap dalam perenggan. Tadi kamu gabungkan yang pertama AT, AH, AC, AU dan akhir sekali AP, jadilah sebuah perenggan. Sebuah perenggan isi yang mantap. Okey, ini murid boleh jadikan panduan untuk murid buat latihan murid-murid nanti. Okey. Contoh teknik penutup PCH. Ini penutup kesimpulan. Murid-murid boleh tengok, ni ialah tekniknya PCH. Ingat. Okey, ni tadi PCH juga dah terangkan. Okey, ini contoh. Kita masuk terus kepada contoh tanpa melengahkan masa. P,
Kita lihat P ni, kesimpulannya mestilah ada penanda wacana. Kesimpulannya, kita haruslah berganding bahu dalam mengatasi masalah sosial, khususnya dalam kalangan remaja. Oleh itu, semua pihak, tidak kira pihak kerajaan atau badan swasta, ini contoh, ini cadangan. Semua tidak kira kerajaan atau badan swasta haruslah berganding bahu dalam menghadapi masalah ini agar gejala sosial dapat ditangani dengan berkesan dan harapan. Tengok, kita berharap agar negara kita menjadi salah sebuah negara maju menjelang tahun 2050 dan rakyat Malaysia yang bermoral tinggi. Bila digabungkan akan menjadikan sebuah kesimpulan yang mantap. Lihat di sini. Ayat ini murid boleh gabungkan di sini. Jadilah sebuah perenggan kesimpulan yang mantap. Okey, selesai. Okey, lihat di sini ada kata-kata khidmat daripada cikgu. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu daripada Imam Asy-Syafi'i. Okey. Tadi kita dah belajar berkaitan dengan karangan panjang. Okey, dari A sampai Z itu dari pendahuluan, isi-isi penting dan penutup. Jadi, apa-apa pun cikgu nak kamu ingat betul-betul khususnya 3 perkara ini tadi. Okey, contohnya kalau pendahuluan apa yang perlu ada. Kalau di dalam isi penting apa yang perlu ada. Dan kalau di dalam penutup apa yang perlu ada. Ingat, itu ialah cara kamu untuk dapatkan markah yang cemerlang dalam bahasa Melayu. Okay, good luck semua. Bye.